Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Syarizwan bin Sura, BE 231102449. Hari ini saya akan membentangkan tentang soalan 7, yaitu bincangkan peranan prinsip cukai tanpa perwakilan, taxation without representation, dalam membangkitkan rasa tidak puas hati dalam kalangan koloni Amerika terhadap kerajaan kolonial British sebelum tahun 1775. Oke, kita mulakan dengan pengenalan. Koloni Amerika mengalami kemakmuran dengan institusi stabil dan cukai rendah sebelum tahun 1775. Keadaan politik dan ekonomi dipengaruhi oleh kerajaan kolonial British dengan cukai yang dikenakan tanpa perwakilan. British ini memperkenalkan cukai baru selepas perang 7 tahun, termasuk cukai pertahanan, gula, kertas, dan lain-lain. Prinsip cukai tanpa perwakilan ini mencetuskan ketidakpuasan di kalangan koloni yang merasa tidak mempunyai suara dalam keputusan yang mempengaruhi mereka hidup. Ketegangan meningkat karena cukai mengganggu perdagangan dan pertanian, menyebabkan cabaran terhadap identiti dan hak asasi rakyat koloni. Belakang sejarah dan asal-usul prinsip cukai tanpa perwakilan. Nomor 1 ialah Sugar Act 1764. Pengadaan cukai ke atas gula, barangan lain seperti wine dan kopi. Tujuan cukai pula mengawal perdagangan dan membayar hutang British. Kesannya dapat meningkatkan kos hidup dan kawalan ekonomi British. Yang kedua ialah Stamp Act 1765. Cukai langsung pertama dikenakan ke atas dokumen rasmi, surat kabar, dan bahan bercetak. Penduduk diwajibkan membeli stamp khas untuk dokumen tertentu. Yang ketiga ialah Townshend Act 1767. Cukai ke atas barangan import seperti teh, kaca, kertas, dan cat. Dan tujuan British pula meningkatkan ekonomi pendapatan. Yang keempat ialah Tea Act 1773. Memberikan monopoli kepada syarikat Hindia Timur British untuk menjual teh tanpa cukai. Implikasinya pula ialah persaingan tidak adil terhadap peniaga tempatan. Ialah cukai tanpa perwakilan. Selepas perang 7 tahun, Britain mengenakan cukai seperti Sugar Act dan Stamp Act tanpa memberi koloni Amerika wakil dalam parlimen, menimbulkan rasa tidak puas hati koloni. Pertama ialah penolakan perwakilan maya. Koloni menolak idea no taxation without representation dan menuntut wakil sebenar untuk meluluskan cukai. Yang kedua ialah protes dan revolusi. Koloni memboikot barangan British, mengadakan demonstrasi seperti Boston Tea Party, dan akhirnya bangkit dalam revolusi Amerika pada tahun 1775. Yaitu isu cukai tanpa perwakilan. Cukai tanpa perwakilan ini dianggap melanggar prinsip asas kebebasan politik. Pemerintah tidak berhak mengenakan cukai tanpa persetujuan rakyat yang harus diwakili dalam badan perundangan. Kesan terhadap koloni Amerika pula, koloni merasa diperlakukan sebagai rakyat kelas kedua tanpa hak bersuara. Tindakan ini dilihat sebagai pengkhianatan terhadap prinsip kebebasan dan kesetaraan. Seterusnya ialah prinsip cukai tanpa perwakilan. Koloni Amerika menolak cukai oleh parlemen British. Tiada wakil sah koloni dalam parlemen. Benda ini juga melanggar hak warga British dikenakan cukai hanya oleh wakil pilihan mereka. Yang kedua ialah penyebaran ketidakpuasan hati. Rasa tidak puas hati disebarkan melalui media, surat kabar, dan risalah untuk menyampaikan maklumat, propaganda, dan semangat kebebasan. Yang seterusnya ialah risalah Paine Common Sense. Common Sense oleh Thomas Paine menyeru penentangan terhadap British dan menolak pemerintahan monarki, memperkenalkan ide demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan sendiri. Seterusnya lagi, tindak balas terhadap cukai yang tidak adil. Cukai British menimbulkan ketidakpuasan di kalangan koloni. Yang pertama ialah boikot ekonomi dan kesannya. Koloni memboikot barangan British selepas Akta Stamp 1765 melemahkan ekonomi British. Protes simbolik Boston Tea Party, reaksi terhadap Akta Teh 1773 membantah monopoli perdagangan British. Simbolisme Boston Tea Party pula, protes seperti boikot ekonomi dan Boston Tea Party menggambarkan perjuangan melawan ketidakadilan cukai, memperkuatkan kesadaran politik dan semangat revolusi. Terusnya reaksi dan tindakan koloni terhadap prinsip cukai tanpa perwakilan. 4.1 Penentangan koloni Amerika terhadap cukai British. Prinsip cukai tidak perwakilan. Koloni Amerika menolak cukai British seperti Akta Stamp 1765 karena tidak wakil mereka dalam parlemen. Yang kedua ialah tindak balas koloni. Persatuan Kebebasan Sons of Liberty platform untuk protes kolektif seperti pemboikotan dan menyatukan masyarakat dalam menuntut hak. Yang ketiga ialah impak penentangan, mengukuhkan kesatuan antara koloni menjadi asas perjuangan kemerdekaan dan menuntut keadilan politik. Kita teruskan dengan reaksi dan tindakan koloni terhadap prinsip cukai tanpa perwakilan. Penentangan koloni Amerika terhadap cukai British. Yang pertama ialah prinsip tiada cukai tanpa perwakilan. Koloni Amerika menolak cukai British seperti Akta Stamp 1765 karena tiada wakil mereka dalam parlemen dan menganggapnya
nya menindas serta melanggar hak asasi manusia. Kedua ialah tindak balas koloni. Persatuan Kebebasan, Sons of Liberty, platform untuk protes kolektif seperti pemboikotan dan menyatukan masyarakat dalam menuntut hak. Kongres Akta STEM 1765 pula wakil koloni bersidang untuk membantah secara kolektif dan mengeluarkan deklarasi hak dan grievances menuntut hak cukai hanya diberikan kepada badan tempatan. Yang ketiga ialah impak penentangan. Impak penentangannya ialah dapat mengukuhkan kesatuan antara koloni menjadi asas perjuangan kemerdekaan dan menuntut keadilan politik. Pemboikotan barangan British oleh koloni Amerika. Koloni Amerika memulaukan barangan import dari Britain seperti teh, tekstil, dan kertas. Pemboikotan ini bertujuan untuk membantah cukai yang dikenakan tanpa perwakilan di atas parlimen British. Kaum wanita ini juga turut terlibat menolak penggunaan produk buatan Britain. Koloni ini percaya bahwa boikot akan memberi tekanan kepada Britain. Tekanan ini diharapkan dapat memaksa kerajaan British membatalkan cukai yang dianggap menindas dan tidak adil. Seterusnya Boston Tea Party pada 16 Desember 1973. Sebagai kemuncak protes terhadap Tea Act, kumpulan Sons of Liberty menyamar sebagai penduduk asli dan menaiki kapal-kapal British yang membawa teh di pelabuhan Boston, dan mereka membuang 342 teh milik British East India Company ke dalam laut, yang dengan nilai kerugian sekitar 10.000 euro. Terusnya ialah peranan organisasi. Yang pertama ialah Sons of Liberty, menggerakkan protes besar-besaran yaitu tunjuk perasaan dan tindakan langsung. Seterusnya Kongres Kontinental pertama 1774, wakil koloni bertemu untuk menyelaraskan tindak balas terhadap British. Seterusnya peranan rakyat, penggunaan media, surat kabar, dan risalah seperti Common Sense oleh Thomas Paine menyebarkan ide anti-British kepada rakyat. Terusnya perhimpunan tempatan, platform untuk membincangkan ketidakadilan cukai dan menyusun strategi boikot barang British. Seterusnya ialah kesatuan dan solidarity, perpaduan antara koloni melalui Kongres Kontinental mengukuhkan tekad melawan British. Kesan atau impak prinsip cukai tanpa perwakilan. Dari segi ekonomi, penyusutan ekonomi, prinsip cukai tanpa perwakilan ini membawa kesan ekonomi yang berat kepada rakyat koloni Amerika. Kerajaan British mengenakan cukai yang tinggi melalui Akta STEM dan Akta Teh yang membebankan koloni tanpa memberikan suara dalam pemerintahan. Dari segi sosial pula, cukai tanpa perwakilan ini menyebabkan ketidakpuasan hati yang memupuk semangat perpaduan dalam koloni dari berbagai latar belakang dan kelas sosial. Dari segi politik pula, prinsip cukai tanpa perwakilan ini mendorong koloni Amerika untuk mempertikaikan kedaulatan British dan hak mereka sebagai subjek. Kita teruskan dengan prinsip cukai tanpa perwakilan sebagai pencetus revolusi Amerika. Yang pertama ialah prinsip taxation without representation, inspirasi untuk kedaulatan dan kebebasan koloni. Hak bersuara individu dalam pemerintahan. Hanya cukai yang diluluskan oleh badan perwakilan yang dipilih oleh rakyat dianggap sah. Yang kedua ialah prinsip taxation without representation, menyumbang kepada kedaulatan rakyat koloni. Kerajaan koloni perlu mempunyai sistem pemerintahan dan undang-undang tersendiri bebas dari pengaruh British. Yang seterusnya penindasan oleh British melalui cukai tanpa perwakilan dianggap sebagai eksploitasi ekonomi dan politik. Rakyat koloni mulai menentang British untuk kebebasan. Ini ialah peralihan dari penentangan ekonomi ke gerakan revolusi. Kesan prinsip taxation without representation, peningkatan kesadaran politik dan penentangan ekonomi. Rakyat menyadari hak untuk terlibat proses pembuatan keputusan. Sons of Liberty dan gerakan revolusi bertujuan untuk menentang kekuasaan British dan memperjuangkan hak politik. Boston Tea Party dan kesadaran revolusi simbolik membuang teh ke pelabuhan sebagai protes cukai teh. Perkara ini menggalakkan semangat revolusi dan patriotisme. Seterusnya ialah penubuhan Kongres Kontinental pertama, kedua, dan ikhtiar kemerdekaan. Penubuhan Kongres Kontinental pertama membahaskan mengenai akta tak terderita mengenai kenakan cukai ke atas koloni, menimbulkan kemarahan dan menentang Inggris. Melalui slogan cukai tanpa perwakilan telah meyakinkan koloni Amerika menentang dengan akta tersebut. Penubuhan Kongres Kontinental kedua pula, Kongres memutuskan perang dengan Inggris dengan mengubah kolonial menjadi tentara kontinental, dan tindakan ini merupakan tindak balas kepada konflik bersenjata. Kongres ini terdiri daripada 13 koloni termasuk tokoh terkenal John Adams, Thomas Jefferson, Kolonel John Washington dari Virginia sebagai pemimpin tertinggi pasukan Amerika Serikat. Hasil Kongres Kontinental ini memainkan peranan penting dalam mengatur strategi peperangan, membawa kepada perang revolusi.
Bulan koloni Amerika dikenakan cukai oleh kerajaan British tanpa perwakilan di parlimen. Rasa ketidakadilan ini timbul karena koloni tiada suara dalam pengembalan undang-undang yang mempengaruhi kehidupan dan ekonomi mereka. Cukai ini dianggap sebagai penindasan. Kesadaran terhadap cukai dan sistem pemerintahan yang berat sebelah mendorong pergerakan kemerdekaan.